Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT, di mana kita masih ada kesempatan, diberikan kesempatan, dipanjangkan umur dan diberikan kita kesihatan untuk berada dalam bulan Ramadan, dan seterusnya kita dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang difardukan kepada kita. Bahkan syukur yang tak terhingga kita dapat hadir di rumah Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Dan terlalu banyak hadis Nabi SAW menceritakan tentang perkara ini. Nabi kata, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT, maka diampunkan dosa dia bagi dia yang telah lalu. Begitu juga Nabi bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang mendirikan solat, solat malam, menghidupkan solat malam dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT, maka diampunkan bagi dia dosa dia yang telah lalu. Dan kita harap daripada siang tadi sampailah ke malam ini, sampailah ke sekarang, insya-Allah berterusan kita dalam sebulan bulan Ramadan ini, kita dapat harapkan daripada Allah dapat pahala dan dapat keampunan dosa. Itu kita punya harapan. Baik, seterusnya saya nak kongsi sikitlah beberapa perkara yang saya rasa insya-Allah ia bermanfaat kepada kita. Yang pertamanya masalah makan dan minum. Kita puasa, ya, kita puasa, lepas tu kita makan, kita minum. Pertamanya saya nak ingatkan, ya, dan saya perhatikan jugalah dalam kawan-kawan kita yang ada dekat sini, ya, setiap kita ada seorang sebotol air, ya. Pertama Nabi SAW kata, kan, Allah SWT berfirman, Allah kata, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut cara syaitan, jangan ikut langkah syaitan. Ini ayat ini terlalu banyak kita dengar. Okey, jadi Nabi pesan kepada kita, ya, samillah, nak minum, nak makan, baca bismillah. Kemudian Nabi kata, kul biyaminik, makan dan minum dengan tangan kanan kamu, tangan kanan kamu, ya. Dan Nabi juga sebut, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali, sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi saya perhatikan gitu tadi, adalah antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ya, bila minum dia tak kisah pun untuk minum dengan tangan kiri, ya. Ni dah dalam Ramadan. Jadi bulan Ramadan kalau kita tak praktikkan benda ni, percayalah 11 bulan lepas ni kita akan biasa dengan tangan kiri. So ajar diri kita, ya. Nabi kata, Allah kata jangan ikut syaitan. Nabi kata syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri, ya. Dia terus minum macam ni. Jadi ini satu pesanan, ingatlah. Kemudian yang kedua, cara dia pula, dia buat macam ni pula. Makan, minum macam ni. Baik. Makan, minum cara macam ni betul ke tangan kanan? Ni betul ke minum dengan tangan kanan? Hakikatnya yang sebenarnya minum tangan apa? Ya, minum tangan kiri. Kena tipu lagi dengan syaitan. Ya. Sebab itu Allah kata, Allah SWT firman dalam Quran Al-Karim, qala fa bima aghwaytani la aqudan lahum siratakal mustaqim. Setelah engkau jadikan aku sesat, aku akan serang mereka di jalan kau yang lurus. So kita nak buat baik ni, nak minum, nak dapat pahala tangan kanan ni. Siang dah puasa dah, minum sepatutnya dapat pahala, ya. Tapi bila kita abaikan, kita tak beri pemerhatian,
Ya, ini. So sebab tu Nabi pesan tuan-tuan perempuan, ya. Syaitan tak akan berjaya untuk umat Islam ini, syaitan tak akan berjaya dengan perkara-perkara yang besar. Tapi awasilah kamu dengan perkara-perkara yang kecil. Ya. Jadi ini pesanan-pesanan daripada wahyu sama di Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi sallam untuk kita hayati dalam bulan Ramadan ini. Baik, itu benda perkara yang saya nak kongsikan tentang perkara. Seterusnya berkaitan tadi tuan pengerusi kita, ya, Masya Allah, bila saya dengar ada orang infak RM50,000, tuan-tuan, besar RM50 ni. Ini sifat orang mukmin, kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka infakkan untuk bina rumah Allah lagi. Nabi SAW kata apa, siapa bina rumah Allah dekat bumi, Allah akan bina untuk dia rumah di dalam syurga nanti. Ya, so dia yang sebenarnya apa yang dibayar tu, dia sedang buat construction rumah dia dalam syurga nanti. Bahkan dalam bulan Ramadan ni, hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa Allah sedang perhiaskan, ya, syurga Allah SWT untuk orang berpuasa ni dalam bulan Ramadan ni. Masya Allah, ini di antara nikmat-nikmat besar yang kita berikan perhatian. Baik. Setelah itu saya nak kongsikan antara beberapa perkara, ya. Antaranya ada dalam surah Al-Fatihah. Ini berkaitan dengan pahala lah, tuan-tuan. Ya. Semua kita tahu dalam bulan Ramadan ni pahala dilipat gandakan kepada minimum 10 kali ganda sampai kepada 700 kali ganda, bahkan boleh melibatkan tanpa batas pahala. Ya. So saya nak ajak kita tengok dekat sini berapa pahala bulan Ramadan ni untuk kita rebut pahala sebanyak mungkin. Ya, rebut pahala sebanyak mungkin. Jadi ini antara perkara yang saya nak terangkan, benda yang boleh kita dapat pahala yang begitu banyak. Dan semua kita beriman, ya. Allah kata wal waznu yawma idzinil haq, hari pertimbangan itu, menimbang pahala pada hari itu adalah perkara yang benar. Sesiapa yang berat timbangan dia tersebut, maka dia orang yang berjaya. Maka siapa yang ringan timbangan dia, pahala dia, maka dia adalah orang yang rugi. Ini semua kita tahu. Jadi saya nak ajak kita lihat antara satu perkara yang benda yang boleh banyakkan pahala, dua perkara yang boleh beratkan timbangan. Pertama, ya, so dua benda. Satu boleh banyakkan pahala, dua yang boleh memberatkan timbangan. Okey, baik. Yang mana membanyakkan pahala, iaitu dengan membaca Al-Quran. Bukan semestinya nak khatam Al-Quran. Ini jangan salah faham. Banyak masyarakat kita dia target nak khatam Al-Quran. Bukan. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Kenapa banyak nak baca Al-Quran? Ya, sebab dia akan memberikan kepada kita ganjaran pahala yang begitu banyak. Saya buat contoh satu. Kita tahu 10 kali ganda. Baik. Satu huruf Nabi SAW sebut, satu huruf dalam Al-Quran kalau kita baca, satu huruf tu bersamaan dengan 10 pahala. Digandakan dengan 10 lagi, jadi berapa? Satu huruf jadi berapa? 100 pahala. Okey, satu huruf. Kalau kita baca satu baris dari Al-Quran, satu baris, ia boleh bawa lebih kurang 30 huruf. Lebih kurang anggaran 30 huruf. Jadi kalau 30 huruf itu kali 100 jadi berapa? 3,000. Baik, satu muka surat Al-Quran ada 15 baris. So 30 kali 15 jadi 450. 450 kali 100 berapa? 45,000. Okey, yang mana kita hanya perlukan masa
3 minit untuk baca satu muka surat. Tak percaya cuba. Itu tinggi dah tu 3 minit tu. Kan kalau okey sikit 2 minit, kalau okey sikit kurang dari 2 minit. 3 minit tu okey, itu biasa. Okey? Dan kalau dia pula baca tersangkut-sangkut, Allah doublekan. Jadi 45,000, dia orang buat 3 minit, dia jadi 6 minit, dia patut dapat 45,000, Allah ganda doublekan jadi 90,000. 3 minit ataupun 6 minit satu muka surat. Kalau saya katakan satu muka surat tersebut, okey, kita tengok dekat situ, kalau tadi satu pahala tadi dijadikan sebagai RM. So dalam masa 3 minit tuan-tuan boleh dapat 45,000 sehingga 90,000 ringgit. Siapa nak bagi gaji macam ni? Tapi kalau misal kata cash Allah bagi, sebuat je dapat, 3 minit je dapat 45,000, 45,000, 45,000. Agak-agak penuh rumah kita. So nak buat apa? Kalau benda tu cash Allah beri 45,000, 45,000, ada tak orang sibuk nak pergi bazar? Satu aktiviti pun tak berjalan. Jadi dekat sinilah keimanan kita. Kita simpan hari tua, dia panggil EPF lah. Ya. So hari untuk kita bertemu dengan Allah nanti, itu akan menjadi pahala yang banyak. Cuba bayangkan pula, kena pula bertepatan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan kalau katalah ada 30 hari. 1000 bulan pula, 1000 tahun. Al-Fasanah kan, 1000 tahun. Ya. Berapa bulan 1000 tahun? 45,000 tadi, kalikanlah, tak tahulah berapa, saya pun tak kerti nak kira kita. Ya, nak bagi tahu banyaknya pahala yang kita boleh dapatkan buat. Duduk sandar, letak Al-Quran besar, ambil stand tu, sandar baca aja. Kan? Tak boleh letak kopi sebelah puasa. Malam ni boleh kejap lagi. Relax sandar, minum kopi, baca. Ya? Habis satu muka surat, biar pun berulang pun tak apa. Bukan semestinya nak khatam. Ya? Ini di antara, sebab tu ulama salaf dulu, mereka sampai 1 hari sampai 2 kali khatam. Sebab nak banyakkan pahala. Jadi rebut peluang ini. Ya? Kita ada masa 10 minit pun tak apa. Boleh maintain 10 minit sehari. Boleh maintain 10 minit setiap waktu. Ya, tak kisah. Tapi ini semua cara untuk memperbanyakkan pahala kita. Ya. So yang ketiga, saya nak kongsikan tentang berat timbangan amal. Perkara yang boleh memberatkan timbangan. Nabi SAW kata apa? Ya? Kalimatan habibatan ila rahman. Thaqilatan khafifatan al-lisan. Thaqilatan fil mizan. Ya? So aqama qala Rasulullah SAW, Nabi kata 2 perkataan yang Allah suka. Sangat ringan dekat lidah. Ya? Dan ia memberatkan timbangan, sangat berat di timbangan amal. Saya ulang. Nabi kata 2 perkataan yang Allah suka, yang ringan dekat lidah, nak sebut senang, ringan nak sebut. Tapi Nabi kata thaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan. 2 perkataan ini sangat berat di timbangan. So perbanyakkan. Nabi kata apa dia? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Saya ulang. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Saya ulang. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya? Cuba ya, cuba. Sebab kita nak buat ni rugi kalau kita ada bulan Ramadan, tak tahu jumpa Ramadan akan datang ke tak.
Ya. So kita pun tak tahu berapa berat pula dinilai nanti. Okey? Saya ulang sekali lagi. Biarlah saya ulang 5 kali. Ya. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Saya ulang kali yang kelima. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ya. So ini. So jadi kesimpulan daripada apa yang saya kongsikan ni. Nombor 1, jaga masalah makan dan minum. Ya, ajar diri kita, ajar keluarga kita, jangan makan dengan tangan kiri. Jangan minum dengan tangan kiri. Jangan. Ya. Oh, ustaz, kotorlah cawan. Ini antara alasan. Betul. Kenapa nak pegang tangan kiri? Sebab tak nak cawan kotor. Kita tanya, pinggan tu kotor tak? Pinggan yang ada dekat kita tu kotor tak? Comot tak? Kita tak heran pun. Kenapa kita heran cawan tu kotor, comot? Adakah cawan tu tidak akan dibasuh? Ya, ia akan dibasuh. Jadi apa masalah? Pegang sajalah. Ya, jangan kita kena tipu dengan syaitan. Ya, syaitan ni akan benda-benda kecil-kecil ni dia akan buat. Jadi kita dah biasa buat sampai, saya percaya sampai ketua lah akan macam tu. Kalau kita tak ubah, sampai ketua lah macam tu. Ya, ini silap-silap hari bulan berketurunan macam itu. Ubah, baiki benda ni, betulkan. Kita tersilap, ya silap. Betulkan kepada yang betul. Minum dengan tangan kanan. Tengok anak pegang tangan kiri nak ambil. Bagi tahu, tukar tangan. Jangan minum macam tu. Minum dengan tangan kanan. 1, kita taat Allah. 2, kita taat Rasul. Bukankah itu ibadah kalau kita taat Allah, taat Rasul? Ibadah atau tidak? Ibadah. Tadi imam kita baca suratun Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai' faruddu ila Allahi wa rasul. Ya. So, apabila orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan apabila kamu berbeza pandangan dalam satu masalah, kembali kepada Allah dan Rasul. Memang itu keputusan kita. Apa-apa hal Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Jadi insya-Allah, ya, yang pertama tadi saya ingatkan tentang makan dan minum. Yang kita nak kena ubah sedikit. Jangan ajar diri kita minum dengan tangan kiri, atau mana-mana ahli keluarga kita minum tangan kiri. Saya percaya umat Islam ini akan kukuh kalau kita perbaiki. Ya, umat Islam sekarang ni dicuba diganyang, ya, oleh dunia. Kita tahu, ya. Jadi kita bersatu di bawah petunjuk wahyu, insya-Allah, sebagaimana berlaku kepada sahabat Nabi SAW, dan insya-Allah kita kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, saya beritahu tadi tentang, ya, nak memperbanyakkan pahala. Bacalah Al-Quran di bulan Ramadan ni. Ulang-ulang, berilah sedikit masa. Jangan target nak khatam. Bagus sebenarnya khatam Al-Quran ni. Nabi suruh khatam Al-Quran. Ya, kalau kita tengok, Nabi kata 2 bulan sekali. Bukan tunggu Ramadan. Ya, sepatutnya macam tu. Tapi ini bulan untuk kita dapatkan pahala yang banyak. Banyakkan baca Al-Quran. Ya, percayalah tak terhitung pahala membaca Al-Quran ini. Yang ketiga yang saya kongsikan tadi adalah tentang bagaimana kita nak memberatkan timbangan amal. Hadis tadi yang saya riwayatkan adalah daripada Imam Muslim. Ya, Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan bahawa apabila kita ucap apa dia tadi, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. So tak ada buat apa, bacalah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, ia akan memberatkan timbangan amalan kita. Wallahu taala alam, semoga memberi manfaat. Cukup sekadar itu untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.